Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Okey, so untuk siri ulang kaji bersama Cikgu Duan. So, hari ini kita discuss, bincang SPM sebenar Sains 2014. Okey, seperti biasa, kamu isi nama. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan laluan impas. Apakah yang akan berlaku jika neuron Z tak berfungsi? Okey. So, Z ni neuron apa? Deria, perantaraan, motor. So, Z ni adalah neuron motor. So, kalau neuron motor tak ada, gagal berfungsi, so apa yang jadi? Impas tak dapat ditafsir, impas dihantar balik ke reseptor, efektor tak dapat melaksanakan gerak balas ataupun reseptor efektor berfungsi secara normal. So, yang paling tepat adalah ni, efektor tak dapat melaksanakan gerak balas. Okey. So, motor ni berkait rapat dengan gerak balas. Soalan nombor 2. Rajah menunjukkan sistem saraf manusia yang mengawal koordinasi badan. Okey. So, X, apa dia? Apakah X? A, otak, salah. Saraf tunjang, ni yang tengah, salah. C, saraf spina. Okey. D, saraf krania. So, of course lah, krania kat otak, kat dada ni adalah saraf spina. Okay, soalan nombor 3. Yang manakah yang betul tentang hormon menyebabkan kesal jangka pendek? Salah. Organ sasaran adalah khusus, dirembeskan oleh kelenjar tanpa duktus, maklumat dihantar dalam bentuk isyarat elektrik. So, yang ni impas. So, yang ni saraf. So, yang paling tepat, dirembeskan oleh kelenjar. Contoh thyroid, thyroxina. Okey, hormon. Nombor 4. Apakah kesan dadah penenang ke atas koordinasi badan? Merosakkan otak, meningkatkan kadar metabolisme, mengaktifkan sistem saraf, melambatkan gerak balas terhadap rangsangan. So, of course lah, melambatkan gerak balas terhadap rangsangan. Sebab apa? Dia bagi tenang. Ni, penenang. Soalan nombor 5. Rajah 3 menunjukkan penghasilan gamet. Testis menghasilkan sperma, proses apa? So, of course lah jawapan dia meiosis. Soalan nombor 6. Rajah 4 menunjukkan penentuan seks manusia. So, apakah genotip fenotip bagi P? 22 tambah 22, 44. X, jawapan dia. So, A dengan C. So, X ni adalah perempuan. Senang je. Soalan nombor 7. Apakah ciri seorang kanak sindrom Down? Tinggi kurus, rambut putih. Salah. Ni albino ni. Buta warna, kulit putih ataupun mata sepet, terencak, akal yang paling tepat. Okey. Soalan nombor 8. Rajah 5 menunjukkan perubahan jirim. Apakah proses M? Pepejal kepada wap ataupun gas. Pemejal wapan. Okey. Jadual 1 menunjukkan ciri subatom. Apakah X, Y, Z? X. Cah dia positif. Apa dia? Proton. So, A dengan B jawapan dia. Y. Y. Okey. Ni bersifat neutral. So, neutron lah. Z negatif adalah elektron. So, B. Okey. Soalan nombor 10. Bilangan neutron suatu atom 10. Nombor nukleon 19. Berapa proton? Yang ni soalan ni sama je lebih kurang dengan soalan sebelum-sebelum ni. 19 tolak 10. 9. Okey. Soalan nombor 11. Maklumat berikut menunjukkan kegunaan logam S bekas penyimpanan bahan radioaktif digunakan dalam bateri. Apakah logam S? So, mestilah plumber. Okey. 12. Pernyataan manakah yang betul tentang tindak balas endotermik? Endotermik ni serap. Haba diserap. Okey. Senang je. So, yang ni B, C, D ni semua salah dah. Okey.
13. Urutan manakah yang betul tentang kereaktifan logam terhadap oksigen mengikut tertib menurun? So yang menurun. Yang mana yang paling reaktif? P menyala dengan terang. Logam Q membara. Logam R menyala je. So mestilah yang lebih menyala dengan terang yang mula-mula. P, lepas tu R, lepas tu Q. P, R, Q. P, R, Q, B. Okey. Soalan 14. Raja 7 menunjukkan proses penulinan logam. Okey, apakah yang akan berlaku kepada anod? So anod positif. Apa yang berlaku? Tiada perubahan, menjadi lebih nipis. Gas oksigen dibebaskan, kuprotulin dienapkan. So mestilah menjadi lebih nipis yang ni. Sebab apa? Dia bergerak ke kuprotulin. Soalan 15. Okey, jadual 2 menunjukkan keputusan eksperimen mengkaji penghasilan tenaga elektrik oleh sel ringkas. Magnesium kuprum sangat terang. Zinc kuprum terang. Kuprum tak menyala. So, apakah yang akan berlaku kepada mentol jika kedua-dua elektrod adalah magnesium? So, sama. Jawapan dengan kuprum mesti tak menyala. Dia tak boleh sama. Soalan nombor 16. Rajah 8 menunjukkan sinaran radioaktif melalui satu medan elektrik. Apakah ciri Q? So, Q adalah sinaran gamma. Okey. So, sinaran gamma, adakah kelajuan rendah? Bercah negatif. Salah. Kuasa penembusan tinggi boleh dihentikan dengan aluminium. Aluminium beta. So, mestilah jawapan dia C. Tembus paling, penembusan paling tinggi sekali. Plumbum. 17. Apakah proses yang berlaku dalam reaktor nuklear untuk penjanaan tenaga elektrik? Okey. Pelakuran, ni kat matahari. Pembelahan nuklear, perebutan sinaran radioaktif. Mestilah pembelahan nuklear untuk menjana tenaga elektrik. 18. Apakah tujuan menggunakan lencana filem semasa mengendalikan bahan radioaktif? Mengekalkan kesihatan yang baik, melindungi kulit manusia, mengelakkan sentuhan secara langsung, mengesan tahap pendedahan kepada sinaran radioaktif. Dia boleh detect. Sebab tu kita pakai lencana filem ni. Okey. 19. Ciri imej manakah yang dihasilkan oleh cermin sata? So, cermin sata maya, tegak, songsan sisi, sama saiz. So, kat sini, songsan sisi. Okey. So, untuk soalan nombor 20. Darjah 9 menunjukkan struktur bagi sebuah kamera X. Bahagian manakah pada mata manusia mempunyai fungsi yang sama dengan X? So, X ni tempat imej terbentuk. So, kalau bahagian mata adalah retina. So, pelajar tolong hafallah sikit. 21. Fenomena manakah yang menunjukkan kesan penyebaran cahaya? Sebut saja penyebaran, mesti ingat pelangi. Biru langit, merah, ni penyerakan. So, tolong ingatlah. 22. Apakah alloy zinc dengan kuprum? Okay, zinc dengan kuprum, kalau pelajar hafal, terus dapat loyang. Okay. Keluli besi. Gansa, cuti. Kuprum dengan timah. Ni gansa. Okay. Kalau loyang, zinc dengan kuprum. Hafal lah. 23. Apakah kesan pembuangan bahan sisa industri? Kesan rumah hijau, salah. Perubahan dalam pH, penipisan lapisan ozon, tak ada kaitan dengan CFC ni. Peningkatan kandungan oksigen. So, paling tepat, yang ni kita tak mahu. Perubahan dalam pH air. Okay. Ada terlampau asid ataupun, ni asid lah. So, mulalah hidupan akuatik terganggu. Okay. 24. Mikroorganisma manakah yang hanya boleh diperhatikan dengan menggunakan mikroskop elektron? So, bila mikroskop elektron ni, so dia nak tengok mikroorganisma yang paling kecil. So, virus lah. Okay. 25. Pernyataan manakah yang betul tentang penggunaan mikroorganisma? Virus menolong perebutan. Salah. Yeast boleh mengikat nitrogen. Bakteria. Protozoa menghasilkan antibiotik. Bakteria. Bakteria membantu herbivor untuk menghadam selulosa. Yang ni yang paling tepat. 26.
Antara yang berikut, yang manakah paling sesuai untuk mensteri luka? So, bila luka saja, mesti kita sebut antiseptik. Okey, untuk membasmi kuman. 27. So, yang ni kena kira. Ali mengambil 150 gram telur. Okey, 6.12 darab 150 telur tambah 10.12 darab 150 roti tambah 2.72 darab 200. So kita akan dapat 2980. Okey, ada 28. Maklumat berikut menunjukkan penyakit seorang lelaki disebabkan tabiat pemakanan yang tak sihat, tekanan darah tinggi, arteriosklerosis, stroke. Makanan manakah yang sesuai diambil oleh lelaki ini? So, yang patut lelaki ni ambil apa dia? Sup kambing. Oh, lagi bahaya, panas. Ikan steam. Ni betul. Burger daging lagi lemak. Nasi goreng dan ayam. So, paling tepat adalah ikan steam. Tak guna minyak pun, steam je. Okey, 29. Unsur manakah adalah makronutrien? So, kalau pelajar hafal, makronutrien kat ABCD adalah kalsium. Besi, zinc, boron semua mikro. 30. Apakah peranan mikroorganisma J dalam J ni? So, J ni, nodul akar ada bakteria pengikat nitrogen. So, fungsinya, tukarkan mengikat nitrogen kepada nitrat. So nitrogen di udara tu dia boleh sedup masuk ke dalam tanah. Dia boleh tukarkan kepada baja nitrat. 31. Haiwan membebaskan gas karbon dioksida. Apakah proses Y? So mestilah respirasi. Takkan fotosintesis haiwan. 32. Fenomena manakah yang dikaitkan secara langsung? Secara langsung dengan klorofluorokarbon. So, sebut saja CFC mesti ozon. Senang je. 33. Aktiviti manakah yang menyumbang kepada pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, penghutanan semula, menambak tebing sungai, bina kolam ikan, membuka kawasan perumahan baru. So, mesti penghutanan semula yang paling tepat. Bukan pembalakan. So, lawan dia penghutanan semula. 34. Persamaan perkataan berikut menunjukkan tindak balas kimia. Glukosa membebaskan etanol. Menghasilkan etanol, arak ni. So, dia guna yeast. So, peram. Apa dia ni? Penampaian. Kerap kali keluar soalan ni. 35. Pilih ciri yang betul tentang lemak tepu dan lemak tak tepu. So, lemak tepu daripada haiwan. Salah dah. Pepejal pada suhu bilik. Ni betul. Takat lebur rendah, dia tinggi. Lemak tepu, salah. D, kolesterol dia tinggi. Ni rendah, salah. So, B. So, pelajar-pelajar calon SPM tengok satu kolom tak apa dah. Boleh dapat jawapan. 36. ABCD yang manakah menghasilkan minyak isi rom? So, of course lah ni isi ni. Of course lah jawapan dia B. Bukan sabut. B. 37. Seorang mekanik mendapati bajunya telah dikotori oleh grease. Apakah yang perlu dia gunakan untuk membersihkan baju itu? So, of course lah grease ni guna sabun. Takkan dengan garam asid pula. 38. Pilih padanan yang betul antara polimer dan monomer. Panji. Isoprena. Salah. Isoprena ni getah. Protein. Asid amino. Ni betul. Getah asli, isoprena kat sini. A dengan C salah. Perspek glukosa salah. So jawapan dia protein, polimer, asid amino, monomer. 39. Rajam 14 menunjukkan seorang pelumba basikal memulakan kayuhan dari R ke S. So masuk je formula. Dia nak pecutan. Laju akhir 20 tolak kosong 20 bahagi dengan 4. 5. Straight je. Senang je. 40. Antara bongkah ABCD, yang manakah akan menghasilkan tekanan yang paling rendah? So, tekanan rendah, luas dia tinggi. So, yang mana yang paling lebar sekali? Kalau mendarat kat pasir ni.
So, of course lah kita tengok kat sini D. Okay. So, dia menghasilkan tekanan paling rendah. 41. So, yang ni pun kena kira. Tekanan yang dikenakan oleh kotak itu. So, masuk je formula. 10 bahagi 0.1. So, kita akan dapat 100. D jawapan dia. 42. Raja 17 menunjukkan jet hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah kenderaan. Okey. So, masuk je formula. 20 per 0.001 sama dengan 40,000 bahagi dengan X. So, pindah. X sama dengan 40,000 per 20 darab 0.001. So, kita akan dapat X sama dengan 2. Okey, masuk je formula. 43. Kaedah manakah yang patut digunakan untuk mengekalkan rasa dan nutrien bagi minuman susu ni? Susu, jus, mesti pempas tiuran. 44. Okey, padi P kacut dengan Q menghasilkan R. Apakah ciri yang terdapat pada padi R? Mestilah tahan kepada penyakit dan pengeluaran hasil tinggi. Tak mau, tetapi ni tak mau. Okey. 45. Seorang suri rumah telah pergi ke pasar raya membeli susu pada 3 Mac. So, susu segar manakah yang patut dibeli? So, mestilah lebih daripada 3 Mac ni. 5 hari bulan 2, salah. 10 hari bulan 2, lagi salah. Expired dah ni. 2 hari bulan 4, ni betul. 2 hari bulan 3, expired dah. So, C lah. Okey. 46. Raja 20 menunjukkan perubahan molekul perspek, polimer kepada kecil monomer. So, proses apa? Act ni. Mestilah polimeran. 47. Apakah ciri termoplastik? Boleh dileburkan dan dikeraskan berulang kali. Betul. Kekal pepejal pada suhu tinggi. Salah. Tahan terhadap pelarut organik. Boleh diacu sekali sahaja. So, yang paling tepat, boleh dileburkan dan dikeraskan berulang kali. 48. Raja 21 menunjukkan kaedah melupus. Polimer sintetik apakah X? So, mestilah kempen kat sekolah pun mestilah recycle botol plastik. 49. Raja 22 menunjukkan gelombang frekuensi 50. Berapakah laju gelombang? Masuk je formula. 50 darab dengan panjang gelombang ni lambda ni 2. Ni 2 puncak. So 2 darab 50 100. Yang ni senang. Das. Raja 23 menunjukkan simbol diod. Apakah fungsi diod ni? Menyimpan cas kapasitor. Salah. Hafal lah sikit. Menerima gelombang radio, mengubah volta arus ulalik ni transformer. D. Membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Tengok. Petunjuk dia tengok macam anak panah ni one way je. Okay. 50 per 50. Alhamdulillah. Okay. So, jika anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam siri ulang kaji seterusnya. Assalamualaikum.